Baik, lebih 150 penduduk di kondominium Armani di Damansara Perdana mempunyai beberapa asas yang kukuh untuk mempersoalkan tindakan pihak pemaju melaksanakan kerja-kerja pembangunan berhampiran kawasan mereka. Di samping bimbang dengan keselamatan, mereka juga trauma jika kejadian runtuhan Highland Towers bakal berulang. Dan ketika Hari Bumi disambut hari ini, mereka tampil menyuarakan rasa tidak puas hati itu melihat tindakan pihak tertentu yang rakus menggondol hutan atas nama kemajuan. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Tan Sulin. Ini pemandangan sebelum bukit yang tersegam indah di Damansara Perdana digondolkan bagi tujuan pembangunan oleh pemaju swasta. Lihatlah pemandangan terkini gondol, tiada lagi kehijauan. Cuma ada sebilangan kecil pokok yang mungkin dikorbankan juga pada bila-bila masa. Apa yang membimbangkan, aktiviti pembalakan di kaki bukit itu akan mendatangkan malapetaka seperti tanah runtuh, malah tanda-tandanya sudah mula ketara. Penduduk bimbang sekiranya keadaan berlarutan ia akan mendatangkan bahaya kepada penghuni di kawasan itu. The main concerns, one, most importantly, is family safety. Two, is the value of our property, if anything should happen. And thirdly, of course, is the degradation of the environment. As you can see, this, just a few months ago, this was a beautiful green hill with trees and birds and animals. But now, look at it. Wakil penduduk Bikas Kumasina mempersoalkan mengapa pembangunan dibenarkan di lereng bukit walaupun kerajaan tidak meluluskan pembangunan di kawasan sedemikian selepas kejadian terruntuh Bukit Antarabangsa pada 2008. By the then Deputy Prime Minister, Dato' Sri Najib, saying that no more hill slope developments. And in that same article, it says that developers must stop harassing or persisting to the local councils to give them permits. And some people died in Bukit Antarabangsa, and as a result of it was his statement. And so in that respect, I'm really appalled to see another development order given, irrespective of what conditions he has agreed to adhere to. Selain itu, ada juga yang merungut pembangunan tersebut merosakkan pemandangan yang dahulunya indah. Menurut penduduk, pembangunan itu juga tidak dimaklumkan sebelum ini dan tidak mempunyai sebarang papan tanda. Justru mereka menuntut Majlis Pembayaran Petaling Jaya untuk memberi penjelasan berkenaan perkara itu. Buat masa ini, kerja-kerja membalak dihentikan buat sementara waktu bagi pihak pemaju dan penduduk mencari penyelesaian terbaik berhubung pembangunan tersebut. Sementara itu, Don't Kill That Hill campaign dilancarkan sejak sebulan lalu sebagai bantahan penduduk dan orang awam terhadap projek pembinaan itu. Laporan penilaian kesan alam sekitar atau EIA memainkan peranan penting bagi menentukan sejauh mana kesan cadangan projek pembangunan terhadap alam sekitar dan juga impaknya kepada penduduk setempat. Wakil Persatuan Pelindungan Alam Sekitar Malaysia, EPSM, Goh Meying memberitahu Astro Awani, menerusi laporan itu orang awam juga boleh mendapatkan maklumat sama ada garis panduan keselamatan dipatuhi serta memantau perkembangan pembangunan tersebut. Mengulas mengenai kes pembangunan di lereng Bukit Damansara Perdana, Ming berkata pembangunan di cerung bukit sememangnya berisiko. Tetapi dengan laporan EIA, langkah-langkah mitigasi boleh diambil bagi mengurangkan risiko seperti tanah runtuh. Okay, if it's not done, the EIA is not done, then the best you can do is have an assessment now. At least you can see whether it's still feasible to go on or not. If it's still feasible, what is the mitigating step for any risk and any effects that's going to be given out by this project? And from this assessment to make it possible and transparent to the resident also, so from time to time they can monitor the progress and whether the mitigations have been done on the risk assessed. Penghuni kawasan itu bagaimanapun mendakwa pihak pemaju belum mengemukakan sebarang laporan EIA berhubung projek yang turut menggondolkan lereng bukit bersebelahan. Sementara itu, Exco Pelancongan Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar Selangor, Elizabeth Wong menjelaskan walaupun tanah itu merupakan tanah persendirian, namun pihaknya akan memantau projek tersebut dengan rapi bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Pokok itu adalah hak pemaju kerana ini bukan satu hutan
Rizab. Ini juga bukan tanah kerajaan, jadi ini adalah tanah swasta dan sudah diluluskan dan dizon untuk menjadi kawasan perumahan. Difahamkan 32% daripada pembangunan di lereng bukit itu dilakukan di atas kawasan berkecuranan grade 3, iaitu larangan kawasan pembinaan kecuali dalam keadaan tertentu. Astro Awani akan cuba mendapatkan reaksi Majlis Pembadaran Petaling Jaya. Kita telah pun mendengar keluhan para penduduk dan juga jawapan pihak berkuasa. Namun adakah wajar penduduk hidup dalam kebimbangan akan berulangnya kejadian Bukit Antarabangsa dan juga Highland Towers? Itu persoalannya. Tan Sulin, Astro Awani.